Okey. Okey, hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan persamaan sesuatu garis lurus. Okey, kita selalu ingat, hafal, cikgu selalu suruh ingat, hafal persamaan garis lurus. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Okey, selalu minta awak hafal. Okey, so hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak dapatkan formula ini. Okey, persamaan ini Y sama dengan MX tambah C. Kita akan belajarlah macam mana nak dapat formula ini. Formula ini boleh ditentukan. Okey, dia ada langkah-langkah dia lah. Ini adalah buku teks lah. Ada dalam buku teks. Muka surat muka surat 239. 239. Ada langkah-langkahnya lah. Step 1, step 2, step 3, step 4 untuk menentukan persamaan garis lurus. Iaitu Y sama dengan MX tambah C yang kamu mesti hafal lah. Hafal. So langkah pertama kita tentukan kecerunan. M. M tu kecerunan. So M tu kecerunan. Asara please lah. Pantau dengan masa 8 hingga 9.30. 8 hingga 9.30. Sila patuh dengan masa yang telah ditetapkan. So first mesti tentukanlah M, kecerunan. M ni kena tentukan dulu. Lepas tu yang kedua, langkah kedua, tentukan satu titik yang dilalui oleh garis lurus ataupun titik yang berada pada garis lurus tersebut. Itu yang kedua lah. Cari satu titik yang dilalui ataupun berada pada garisan itu. Pada garis lurus itulah. Itu yang kedua. Yang ketiga kita gantikan. Gantikan nilai untuk kecerunan M dan koordinat X dan koordinat Y. Daripada titik itulah ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C untuk menentukan nilai C iaitu pindasan Y. Dan akhirnya kita akan dapat C dan kita gantikan kecerunan dan pindasan Y untuk dapatkanlah Y sama dengan MX tambah C. So ada 4 langkah untuk mendapatkan persamaan Y sama dengan MX tambah C. So jom kita cuba jawab soalan yang pertama. Contoh 11. Menentukan persamaan suatu garis lurus apabila kecerunan dan suatu titik pada garis diberi. Kecerunan dan satu titik pada garis lurus diberi. Contoh 11. Tentukan persamaan garis lurus dengan kecerunan 1/2 dan melalui titik P. Koordinatnya 68. So ini contoh soalannya yang kita nak dapatkan persamaan iaitu Y sama dengan MX tambah C. So di sini saya ada bagi langkahnya. Tentukan M. M ni apa? M sama dengan 1/2. Bagus sekali. 1/2. Kecerunan tu M lah. M tu kecerunan. Kecerunan tu M. M tu kecerunan. Kecerunan tu M. So M ialah kecerunan. So kecerunannya 1/2. Ini telah diberikan. So langkah pertama selesai. Tentukan nilai kecerunan. Langkah kedua, tentukan satu titik yang dilalui ataupun berada pada garis lurus. So titik yang diberikan ialah P. Dia melalui titik P. Maknanya P ni berada pada garis lurus. P berada pada garis lurus. So apa kita buat?
Langkah ketiga kita gantikan. Kita gantikan. So gantikan M, koordinat X, koordinat Y. Okey, dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, so kita gantikan. Okey, kita tulis dulu Y sama dengan MX tambah C. Sekarang kita gantikan keturunan dan juga X dan Y. 6 ialah koordinat X. 8 ialah koordinat Y. Okey, so koordinat X, koordinat Y. Okey, so Y gantikan dengan apa? 8. Okey, bagus. 8 sama dengan 1/2. 1/2. M tu 1/2 darab X. 6. Bagus. Tambah C. Okey. So sekarang adalah masa untuk kita selesaikan persamaan ini. Okey. So 1/2 darab 6. Berapa? 1/2 darab 6. 3. 3 sebab 6 bahagi dengan 2. So 3. 1 darab 3, 3. So 8 sama dengan 3 tambah C. Okey, macam mana nak selesaikan masalah ini? Pindahkan siapa? 3. 3 pindah ke sebelah kiri lah. So pindah ke sebelah kiri jadi apa? Negatif. Negatif. So 8 tolak 3 sama dengan C. 8 tolak 3 berapa? 5. So kita dapatlah C sama dengan 5. 5 sama dengan C, kita putar balik. C sama dengan 5. Tu. Okay. So akhirnya, okay, kita salin semula. Okay, persamaannya. Yang ni persamaan dia. Y sama dengan MX tambah C. Sekarang kita dah boleh gantikan. Y sama dengan 1/2 X tambah dengan C, kita dapat 5. Okey. Ini jawapan dia. Persamaan garis lurus. Okey, itu cara dia lah. Dan kalau kita ada software, kalau ada software kita boleh kita boleh masukkan formula ni. Y sama dengan 1/2 X tambah 5. Okey, so kita dapatlah dia punya garisan lurus. Kalau kita ada software lah, kita boleh buatkan dia punya garisan lurus. Inilah garisan lulusnya. Bagi persamaan Y sama dengan 1/2 X. Di mana garisan itu melalui paksi Y, melalui paksi Y pada Y sama dengan 5. Kan? Nampak tak? Y sama dengan 5 di sini. Pintasan Y. Ini kita panggil pintasan Y. Kalau nak tengok dia punya pintasan X nya berapa? Pintasan Y 5 kan? Pintasan X. Nampak tak? Nampak tak belajar? Negatif 10. Negatif 10 pintasan X. So pintasan Y-nya 5, pintasan X-nya negatif 10. Pintasan. Okey. Ataupun kalau awak tengok buku teks pun dia ada ajar cara untuk kita melukis graf. Awak perlukanlah satu jadual nilai. Jadual nilai ni diperlukan untuk awak melukis graf bagi persamaan Y sama dengan MX tambah C. Ataupun sebenarnya awak pernah belajar tingkatan 2. Tingkatan 2 awak adalah belajar bagaimana untuk melukis graf persamaan garis lurus. Dulu dia tak panggil graf garis lurus lah, dia panggil graf fungsi masa itu.
Okay, so dia perlukanlah satu jadual nilai ya. Jadual nilai. Mesti lengkapkan jadual nilai. Mesti lengkapkan jadual nilai. Cari dia punya X dengan Y. Lepas tu, baru boleh awak plot. Okay, plot. Okay, plot. Nilai X dan Y supaya kamu boleh mendapatkanlah garisan lurus. Gambar ajarnya lah. Ini awak telah pun belajar tingkatan 2. Kalau lupa, nanti cuti nanti bolehlah ulang kaji bab-bab yang kamu telah lupa. Okay. Okay. Hari ini kita nak fokuskan satu je lah. Untuk menghasilkan persamaan garis lurus. So ada 4 step. Ada 4 step. Kena ingatlah 4 step ni. Okay. Jom kita cuba jawab soalan ni. Boleh tak awak keluarkan buku catatan. Buatkan soalan 1A. Buat 1A. Nanti kita bincanglah. Saya bagi sedikit masa. Cuba buat dalam buku catatan ke test pad ke. Saya bagi sedikit masa untuk awak 9.1E. 18. 1 minit. 2 minit lah. 8.20 kita bincang. Soalan 1A. Buat dalam buku catatan dulu. Dah habis nanti, saya akan share nota, baru awak buat lagi lah. Sekali lagi lah. Nota yang lengkap lah. Sekarang kita cuba. Sebab belum tentu betul kan. Kan nanti buat salah, nanti nak padam kan leceh kan. So buat catatan dulu. Congak-congak, conteng-conteng dulu. William, tolong patuh dengan masa, William. Huzairi, tolong patuh dengan masa, Huzairi. Masanya pukul 8 Huzairi dengan William tolong patuh dengan masa. Okey. Ada jawapan tak? Apa persamaan dia? Kita nak dapatkan persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C. Persamaan suatu garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Ada jawapan? A. Ada siapa dah berapa jawapan? 1. Satu apa? Satu? Y sama dengan, apa jawapan you? Y sama dengan? Bentuknya mestilah Y sama dengan MX tambah C. Cuma awak perlu carilah nilai M dan nilai C. So jawapan awak persamaannya Y sama dengan? Ada tak yang sudah dapat jawapan? Ada? Ada tak jawapan? Tanya Yu ada jawapan? What is your answer? Tanya Yu Ada. Apa jawapan you? Y equal to 2x plus 1. Wow, bagusnya. Okey. Betul jawapan dia. Y sama dengan 2x plus 1. Okey, jom kita tengok macam mana dapat persamaan Y sama dengan 2x plus 1. Okey, so A soalan A. Okey.
M-nya apa M? 2. 2. Okey, 2. M-nya 2. Ingat soalan ni dia minta persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Dia nak Y sama dengan MX tambah C-nya apa? Okey, dia nak dapatkan lah. Okey, persamaannya Y sama dengan MX tambah C. So, M-nya 2. Okey, keturunan tu M. Okay, next. Langkah pertama selesai. Langkah kedua, tentukan satu titik. Titik yang berada pada garisan itu. So, titik di sini ialah 37. 37. Langkah ketiga kita gantikan. Gantikan dia punya nilai M, X, Y. Dalam Y sama dengan MX tambah C. So, kita tulis Y sama dengan MX tambah C. Y nak gantikan dengan apa? Y nak gantikan dengan apa? 7. Bagus. So, ini P ya. P. Titik P. So, 37. So, 3 ialah X. Koordinat X. 7 ialah koordinat Y. Okay, semalam kita ada belajar kan untuk menulis koordinat. Menulis koordinat. Semalam kita ada buat. Okay, saya harap kamu masih ingat lagi lah. Okay, so Y-nya 7 sama dengan M berapa? 2. 2. Okay, darab dengan X. X apa? 3. Bagus. Tambah dengan C. Okay, macam mana nak selesaikan soalan ini? Darab 3 sama dengan 6. Yes, bagus. So, kita tulis 7 sama dengan 6 tambah C. Okey, itu dia. Lepas tu buat apa? 6 pindah ke kiri. Pindah ke sebelah kiri. So, pindah ke sebelah kiri jadi apa? 7 tolak 6. Bagus. Sama dengan C. 7 tolak 6 berapa? 1. 1. So, kita dapat 1 sama dengan C. Okay, iaitu C sama dengan 1 lah. Okay, 1 sama dengan C ataupun C sama dengan 1 lah. Okay, so sekarang kita dah ada M, kita dah ada C, kita gantikanlah. Okay, M 2, C 1. So, selesai. Y sama dengan 2X plus 1. Itu sahaja. Okay, so ini jawapan yang kita nak. Ini ialah persamaan garis lurus. Okay, persamaan garis lurus. Seperti biasa, kita kalau ada software ataupun saya gunakan apa ni? GeoGebra. GeoGebra. Kalau kita guna GeoGebra, kita masukkan formula Y sama dengan 2X tambah 1. Kita akan memperolehi apa nama ni? Graf lah. Graf. Ataupun garisan lurus. Garisan lurus. Apa dia punya pintasan Y? 1. 1. Apa dia punya pintasan X? Negatif 0.5. Negatif 0.5. Yang ni. Negatif 0.5 pintasan X ataupun X-intercept. X-intercept. Yang ni satu ialah Y-intercept. Kena tahulah. Semua ni kena tahulah. Okay. Next. Cuba lagi sekali. 2 minit untuk cuba jawab soalan ni. Buat dalam buku catatan ataupun buku testpad. Contoh-contoh dulu. Supaya salah pun tak apa. Sebab nanti nota ni saya akan share lah. Baru awak buat dengan teliti lah. Okay, B. Nak cari persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Ada 4 langkah. 4 step. Kita bincang 8
29. 2 minit. Okey. Tolong patuh dengan masa. Okey, ada jawapan tak? Y sama dengan negatif 3X. Ya, tepat sekali. Okey, tepatlah. Dari Thomson Okey, sebenarnya awak boleh rujuk jawapan di belakang Okey, setiap kali awak buat, pastikan kamu semak jawapan awak di belakang. Jangan ingat awak sudah siap. Sudah confirm betul kadang-kadang kita manusia, kita boleh kita buat kesilapan. Okey, so jangan lupa untuk semak jawapan di belakang. Okey. So, betul lah jawapan Y sama dengan negatif 3X tolak 14. Okey, so saya tunjuk sekali lagi. B. Okey. Step pertama, tentukan nilai keturunan. So, M berapa? B. Negatif 3. Very good. Okey, next. Okey, tentukan satu titik. Okey, satu titik. Okey, titik yang diberikan ialah P lah. Negatif 6, 4. Okey, sekarang kita nak gantikan. Okey, so kita tulis Y sama dengan MX tambah C. Okey, baru kita gantikanlah. Okey, so Y berapa? 4. 4 sama dengan Negatif 3. okey. Bracket negatif 6 Mhm. tambah C. Bagus. Okey. So, kita selesaikan 4 sama dengan 18 tambah Bagus. C. bagus. Okey, next. 18 pindah ke kiri. Jadi 4 tolak 18 sama dengan C. So, dapat C berapa? Negatif 14. Okey. So, M sudah ada, C sudah ada. So, kita tulis persamaannya Y sama dengan negatif 3X. Lepas tu
tolak 14. Tolak 14. Bukan tambah lah, tolak. Sebab C-nya negatif 14. Okey? Okey. Next, kita buat lagi sekali lagi C untuk lebih mahir lagi. 2 minit. Dah ada jawapan? Ada jawapan. Y sama dengan negatif 2/3x plus 13. Salah. Nicholas, silap. Ada jawapan lain? Y sama dengan 2/3x negatif 3. Betul. Okey. Ni betul. Kita tengok kenapa jawapannya begitu. Okey. So, matematik itu sangat penting kalau kita sangat penting untuk buat latihan lah. Sangat penting lah. Latihan tu sangat penting lah untuk belajar matematik. Okey. Kalau kita tak buat latihan, kita mudahlah untuk melakukan kesilapan. Okey. Untuk mengurangkan kesilapan, kita kena buat latihan yang banyak. Okey. So C, M sama dengan 2/3. 2/3. Okay, so step 1, tentukan M. Step 2, tentukan titik yang berada pada garisan itu. Okay, so titik yang berada pada garisan itu ialah P. Okay, 12, 5. Okay, sekarang kita nak gantikan nilai M, nilai X, nilai Y. Okay, so kita tulis dulu Y sama dengan MX tambah C. So Y gantikan dengan apa? 5. Okey, sama dengan 2/3 darab okey, 12 darab 12. tambah Tambah C. dengan C. Okey, so dapat berapa? 5 sama dengan 8 tambah C. Okey, so yang ni 3 dengan 12 kita bahagilah. 12 bahagi dengan 3, 4. Ataupun tekan kalkulator pun tidak ada masalah. So 2 dalam 4, 8. Lepas tu dapat berapa? 8 pindah ke kiri. Jadi 5 tolak 8 sama dengan C. C sama dengan negatif 3. Betul lah. Mungkin ada silap tadi yang di kelas ada mungkin ada silap mana-mana lah. Okay, so patutnya C sama dengan negatif 3 dan akhirnya kita dapat Y sampai dengan 2/3 X tolak 3. Kita gantikanlah kita punya M dan kita punya C. Okay ya? Kita lihat lagi soalan yang terakhir D. 2 minit cuba jawab.
Dah ada jawapan? D? Negatif Y sama dengan tengok. Tak ada positif negatif. Hari tak boleh ya. Ada positif negatif tak boleh. Kena pilih satu saja. Okey, pilih sama ada positif ataupun negatif. Tak bolehlah lelaki pun awak nak, perempuan pun awak nak. Tak bolehlah. Okey, pilih satu sajalah. Sama ada positif ataupun negatif. Kena pemudahkanlah, pemudahkan. So jawapannya Y sama dengan negatif 1/2 X tolak 4. Ini yang betul lah. Jawapan Tong Sing betul lah. Okey, so kita tengok macam mana dapat jawapan. Okey, D M sama dengan 1/2. negatif 1/2. Okey, so kita dah ada nilai M. Lepas tu kita tentukan titik yang berada pada garisan itu. Okey, so yang ni P melalui garisan lurus. Okey, sekarang kita gantikanlah. Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan garis lurus. Okey, Y apa nilainya? Negatif 6. Okey, sama dengan M. Negatif 1/2. Darab dengan X. 4. Tambah C. So kita dapat apa? Negatif 6 sama dengan Negatif 2 tambah C. Bagus. Okey. Lepas tu kita pindahkan Negatif 2 ke kiri. negatif 2 pergi ke sebelah kiri. So dapat apa? 8. 8. Negatif 8. Negatif 8. Negatif 8. Kan? Apa seterusnya? Next. Negatif apa? Okey, negatif 2 pindah ke sebelah kiri. Negatif 2 pindah ke sebelah kiri. So apa saya tulis? Ayat yang seterusnya? Negatif 6 plus 2. Negatif 6 plus 2. Kan? Negatif 2 pindah ke kiri. Negatif 4. Kan? Tukar tempat. Tukar tanda. Change side ya. Side. Tukar tempat, tukar tanda. Change sign. Tukar tempat, tukar tanda, tukar. So bila awak tukar daripada sebelah kanan, sebelah kanan, negatif 2 pindah ke sebelah kiri. So negatif 2 akan jadi positif 2 lah. So negatif 6 plus 2 equal C. Itu baru betul lah. Okay, so negatif 6 plus 2? Negatif 4. So dapat C sama dengan negatif 4. Ini baru betul lah. Kena biasakan lah dengan menulis ataupun menyelesaikan masalah persamaan. Ini ialah masalah persamaan. Persamaan garis lurus.
Okay, so kita dah ada M, kita dah ada C, kita sudah boleh menulis persamaannya. Okay, Y sama dengan negatif 1/2 X tolak 4. Itu dia jawapannya. Okay. Ada soalan? No. No, okay. Sekarang kita tengok jenis yang kedua. Okay, jenis soalan yang kedua. Okay, masih lagi untuk menentukan persamaan garis lurus. Okay, tapi sekarang dia bagi awak 2 titik. Okay, soalan tu dia bagi awak 2 titik. Okay, so apabila 2 titik pada suatu garis lurus diberi, maka keturunan garis lurus tersebut dapat dihitung. Okay, seterusnya persamaan garis lurus boleh ditentukan. Okay, contoh 12. Contoh 12. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik P dan Q. Tadi dia ada bagi keturunan dan 1 titik. Sekarang dia hanya bagi 2 titik sahaja. Dia bagi awak 2 titik sahaja. Dia bagi awak 2 titik. Okey, jangan risau. Okey, ada cara untuk kita dapatkan M. First step ni kita dapatkan M keturunan. So ada cara untuk dapatkan M. Formula ini. Dengan menggunakan formula. Okay, kita gunakan formula. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini adalah formula untuk mendapatkan nilai M keturunan. So apa maksud Y2 dengan Y1? Okay, senang je. Okay, so kita lihat pada P. Okay, kita ada X, ada Y. Q, kita ada X, ada Y. So kita anggap sendiri yang anggap, okay. T, okay, titik yang pertama X1, Y1. Tu je. Kita sendiri yang labelkan. Kita yang labelkan lah sendiri ya. X1, Y1. Titik yang pertama X1, Y1. Titik yang kedua kita labelkan sebagai X2, Y2. Itu je. Okay, itu sahaja kita labelkan. Okay, so kita labelkan dan sekarang kita boleh gunakan rumus. Rumus untuk dapatkan M. So M, okay, rumusnya saya tulis semula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini rumus Kalau boleh hafal lah. Okay. Kalau tak boleh tak apa sebab periksa dia bagi. Tapi kalau boleh hafal lagi bagus. Tak payah buang masa untuk rujuk formula. Buang masa dan takut nanti awak silap. Lebih baik awak hafal. Bila awak hafal, bermaksud awak ni faham. Awak dah faham. Okay. So kita label sendiri yang label. X1, Y1, titik yang pertama. Titik yang kedua, X2, Y2. Itu je. Sendiri yang label. So, sekarang kita nak gantikanlah. Y2 nilainya apa? 7. Tengok betul-betul. Negatif 7. Ya, negatif 7. Okay, dalam matematik, positif dengan negatif tu berbeza. Walaupun bezanya macam satu garisan saja, tapi berbeza sama sekali. Okay, so kena hati-hati sikit. Hati-hati di jalan raya. Bukan hati-hati di jalan raya lah. Hati-hati ketika menjawab soalan matematik. Banyak perangkap. Banyak harimau. Banyak lion dan sebagainya. Okay, kena buat dengan teliti lah. Okay, so Y2 negatif 7. Tolak. Y1. Negatif 5. Ini tak ada negatif. Ini 5 je. Okay, so negatif 7 tolak 5. Okay, so kena hati-hati sikit. Ada masalah sekarang? Negatif 2 tolak 5. Okay, Y2 tolak Y1. Y1 nya 5. Okay, next. X2. 2 tolak Okay. negatif 1. Yeah, bagus. Tengok nak sebut pun takut Okay, tak apa. Okay, so di sini ada tolak-tolak. So kita letakkan kurungan. Untuk asingkan lah. Takut nanti diorang gaduh.
So kita letak kurungan. Okey, sekarang nak guna kalkulator boleh, tak nak guna kalkulator pun boleh. Kalau nak guna kalkulator, carikan nilai negatif 7 tolak 5 berapa? Negatif 12. Bagus. Okey, 2 tolak negatif 1 berapa? Tiga. 3. Bagus. Kalau nak congak pun boleh ya. Negatif jadi apa? Positif. Positif. Maknanya 2 tambah 1 lah. Itu yang sebabnya 3. Okey. Tapi kalau guna kalkulator pun tak ada masalah. Okey, negatif 12 bagi 3. Negatif 4. Negatif 4. Okey, so sekarang kita masih lagi di step 1 untuk menentukan kecerunan. Sebab dia tak bagi. Tak bagi kedekut. So terpaksa cari sendiri. Cari sendiri kecerunan. Gunakan formula. Okey, gunakan formula. Kita labelkan. Titik pertama X1, Y1. Titik kedua X2, Y2. Okey, sekarang kita tentukan satu titik yang dilalui oleh garis lurus ataupun garis lurus tersebut. Okey, so tentukan satu titik sahajalah. Okey, maknanya awak kena pilihlah salah satu. Pilih salah satu. Okey, contohnya saya pilih P. Okey, so saya buat apa? Macam tadilah, gantikan. Okey, gantikan. Okey, langkah yang seterusnya sama je. Gantikan. Okey, so gantikan. Y sama dengan MX tambah C. Okey, gantikan Y apa Y? 5. 5. Okey, sama dengan M apa M? Negatif 4. Negatif 4. Jarak dengan X? Negatif 1. Tambah C. Kan sama macam tadi. Cuma ini ada satu extra work lah. Awak kena cari M. Okey, next. Apa dia? 5 sama dengan 4. 4. Okey, negatif 4 darab negatif 1. So 4 tambah C. Okey ya? Next. 4 pindah ke kiri. Yes. So 5. Tolak 4. Okey, tolak 4 sama dengan C. So akhirnya awak dapat C sama dengan apa? 1. 1. Okey. So jawapan akhir persamaannya Y sama dengan negatif 4X tambah 1. Ini dah jawapan dia. Boleh faham pelajar? Boleh. Okey. Yang penting kena ingatlah formula ini ya untuk dapatkan kecerunan. Okey. So sekarang cuba jawab soalan A. Okey, dia minta awak tentukan persamaan garis lurus yang melalui pasangan titik yang diberi. So inilah pasangan titik, dua titik ini. Okey, so awak akan label lah. X1, Y1, X2, Y2. Macam tu. Okey. Untuk dapatkan kecerunan, gradient. Gradient. Sir, Ha? kalau yang nak cari kecerunan tu, ikut step yang first kita belajar tu Yang ni, formula ni. Oh, Kena guna formula ini. okay.
Oh, sudah masuk. Okey. Okey, ada jawapan? M berapa M? -1. Negative 1 salah. Ada siapa dapat M keturunan? Negatif 1/3. Negatif 1/3. Tanya Aina. Ya, negatif 1/3. Tak boleh silap ah. Dari kalau step 1 awak dah salah, hancur, habis. Tak boleh silap langsung. Matematik ni cilaka betul. Okey, tak boleh salah langsung. Awak salah je memang habis lah. Salah kira tak boleh salah. Zero error. Zero error. Kalau Coca-Cola zero sugar. Zero sugar. Ini zero error. Tak boleh ada silap langsung. Silap dia awak buat banyak pun memang syok sendiri sajalah. Kan kadang-kadang budak buat banyak usaha tu, sangat usaha, buat banyak. Tapi kosong markah. Langkah pertama dah salah. Memang habis semua. Itu matematik lah. Memang cilaka sikit lah. Tak ada markah kesian lah. So kena banyak latihan lah. Usaha tu sangat penting lah. Di mana ada usaha, di situ ada. Okey, ada jawapan? Persamaan garis lurus. Y sama dengan Negatif 1/3 X tambah 2. Bagus sekali. Okey, jom kita tengok macam mana dapat jawapan tu. Okey, so first kita cari M lah. M tu kena guna formula lah. Memang tak ada cara lain daripada formula inilah. So, M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, Y2 berapa? Kosong. Kosong tolak 2. Okey. Lepas tu? 6 tolak sifar. Ya, bagus. So, berapa? Negatif 2/6. Boleh kecilkan kan? Boleh. Negatif? 1/3. Okey, boleh kecilkan, kita kecilkan. Okey, next. Okey, kita dah ada M. Tentukan satu titik. Sekarang kita ada 2 titik. Kita pilih satu je. Pilih satu je. Contohlah saya pilih K. Pilih satu je. Nak pilih L pun boleh. Kalau saya pilih K, okey, saya gantikan. Y sama dengan MX tambah C. So, Y saya gantikan dengan 2. 2 sama dengan Negatif 1/3 darab. darab kosong tambah C. Okey, so kalau darab kosong jadi apa? Kosong. So, dapat 2 sama dengan C. Pusing balik. So, C sama dengan 2 lah. Okay, so at the end kita dapat jawapan kita Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 2. Itu je. Persamaan garis lurus. Yes? Kalau nak pastikan kita tak salah, kalau letak kosong sebelum C boleh? Kosong sebelum C boleh. Macam Boleh. 2 Ini. sama dengan Ini. kosong tambah C.
Ni 2. Okey, 2 sama dengan 0 tambah C. Macam tu. Ha. Boleh, Ha. tak ada masalah. Tapi markah kita bagi ni tau. Okey. Ini awak tulis panjang-panjang. Awak tulis langkah kerja ini panjang. Kita pun nak ini je. Kita nak nilai C-nya. Tu je. Kita nak nilai M. Tu je. Yang ni jalan kerja ni tak ada markah pun. Awak buat 1 kilometer pun, satu muka surat lah. Ni. Buat satu muka surat pun tak ada markah pun. Kita nak M tu nilainya apa je. C-nya apa je. Itu je. So, okay, kalau kita boleh pendekkan jalan kerja lagi bagus. Itu bermaksud kita dah mahir. Kita dah mahir, dah expert. Dah expert. Ada soalan lain? Tak ada. Ada. Okey, jom kita buat lagi B. B. So M equals to 4. Yes, M equal to 4, correct. Okay, then what is your equation? Equation of straight line? Y equals to 4x plus 8. Y equal to 4x plus 8. Itu jawapan dia. Okay. Ada soalan? Ada masalah? Tak ada. Tak ada. Okay, so cuba jawab C pula. M equals to 4. Sorry? M equals to 4. M equal to 4. Okay, so you dapat N equal to 4. Lepas tu you dapat C berapa? Negative 13. Negatif 13. So at the end you dapat Y sama dengan 4X tolak 13. Kan? Dah ada M dengan C. Kita dah boleh gantikan dalam persamaan garis lurus. Nak cari M dengan C. Okay. Ada pertanyaan? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, so yang lain awak cubalah. Okay, tolong cuba dan cuba jawab dan semak jawapan. Semak jawapan. Okay, jangan buat tapi salah pun awak tak perasan. So buat dan semak jawapan. Okay. Next, kita akan lihat jenis soalan yang ketiga. Jenis soalan yang ketiga, ini yang bahagian yang terakhir lah. I think this is the last part. So bahagian yang ketiga, jenis soalan yang ketiga, ini kita lihat. Menentukan persamaan satu garis lurus yang melalui satu titik dan selari dengan satu garis lurus yang diberi. Anda telah ketahui bahawa jika dua garis lurus adalah selari, maka kecerunan kedua-dua garis tersebut adalah sama. Kan semalam kita ada belajar. Garis lurus, kecerunan yang sama adalah selari. Maknanya kalau dia selari, maka M-nya sama. M1, M2 sama. M1 sama dengan M2 kalau selari. Kecerunan adalah sama kalau selari. Okey, kita lihat contoh 14. Raja di bawah menunjukkan garis lurus AB dengan persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, so persamaan garis lurus AB, Y sama dengan negatif 2X tambah 6.
tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan AB dan melalui titik P 54. Okey, so sekarang kita nak persamaan garis lurus AB. Persamaan garis lurus yang selari dengan AB dan melalui titik P. Maknanya kita nak persamaan garis lurus yang ini. Nampak ni, anak panah ni. Kita nak persamaan garis lurus yang ni. Yang atas ni. Okey, yang melalui titik P. Okey, di mana selari dengan garisan AB. Garis lurus AB. So, first step, tentukan M. Macam mana nak tahu dia punya M? Siapa tahu dia punya M? 2. M-nya negatif 2 sebab dia selari kan? Ingat lagi tak? Ini. Okey. M-nya ialah negatif 2. Daripada persamaan garis lurus AB, okey, kita boleh kena pasti dia punya M. Negatif 2. Dan disebabkan mereka adalah selari, maka M adalah negatif 2 lah. Bagi kedua-dua garisan. Bagi kedua-dua garisan, M-nya adalah negatif 2. Are you okay dengan ini? Yes. Okay. So, M-nya negatif 2. So, kita dah ada M. Sekarang kita nak tentukan satu titik. Okay. Yang berada pada garisan lurus. Okay. Maknanya kita nak. Okay. Maknanya P lah. P kan berada pada garisan itu. Sekarang you faham tak soalannya? Soalannya dia nak persamaan garis lurus bagi garisan yang sebelah kanan ni lah. Ini yang sebelah kanan, yang saya buat anak panah ini. Kita nak persamaan bagi garis yang sebelah kanan. Okey? So, M negatif 2. Okey, so kita tulis Y sama dengan MX tambah C. Okey? So, untuk titik kita nak gantikan ialah P. Titik yang kita nak gantikan ialah P. So, Y-nya apa Y? 4 sama dengan M. Negatif 2. Negatif 2 darab dengan X. 5 tambah C. Okay, lepas tu kita selesaikan. 4 sama dengan negatif 2 darab 5. Negatif 10. Negatif 10 tambah dengan C. Okey, macam mana nak selesai masalah ni? Negatif 10 ke depan. Pergi ke sebelah kiri. So, apa dapat? 4 Tambah 10. sama dengan C. So, dapat C berapa? 14. 14. So, dapat M, dapat C. So, persamaan Y equal negative 2X plus 14. 14. Okey, dapat dia punya persamaan. Dengan konsep yang kita gunakan, garis lurus yang mempunyai keturunan yang sama adalah selari. Selari, keturunan sama. Okey, jelas? Jelas tak? Jelas. Ya, okey, jom kita buat soalan. Ada lagi satu contoh. Okey, kita buat lagi, bincang lagi satu contoh lagi. Tentukan persamaan garis lurus yang selari. Selari dengan garis lurus 2X tambah 3Y sama dengan 12 dan melalui titik G. Ini macam soalan tadi lah. Kita ada dua garisan yang selari. Kita ada dua garisan yang selari. Okey, di mana salah satu garisan persamaannya ialah 2X tambah 3Y sama dengan 12. Sekarang kita nak cari persamaan garis lurus yang kedua. Okey, dia punya Y sama dengan MX tambah C sama dengan apa? Dan dia melalui
titik G. 68. Okay, mereka adalah selari ya. Dalam soalan ni dia kata selari. So awak kena carilah keturunan. 2x tambah 3y sama dengan 12. Macam mana nak tentukan keturunan? 2x tambah 3y sama dengan 12. Ingat lagi tak macam mana nak tentukan keturunan? X1, Y1. X1, Y1. Okey, itu kalau dia bagi dua titik. Itu dia bagi 2 titik. Kan? Contoh macam ni. Dia bagi 2 titik. Awak cari dia punya keturunan. Okey? Sekarang dia tak ada 2 titik. Dia hanya ada 1 titik sahaja. 1 titik dan 1 garis persamaan garis lurus. Y equals to mx. Yang ini, okey, awak kena adjust, tukar kepada bentuk y equal to mx plus c untuk cari dia punya m. Kan, sebelum ni kita ada belajar cara untuk tukar daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebab persamaan garis lurus ada 3 bentuk y sama dengan mx tambah c, ini bentuk yang paling biasalah. Ax plus by sama dengan c, ini bentuk yang kedua. Ataupun x per a tambah y per b sama dengan 1. Ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Sebenarnya ada 3 bentuk persamaan garis lurus. Okey, sekarang dia bagi bentuk ax tambah by sama dengan c. Ni. Ini adalah bentuk ax tambah by sama dengan c. So macam mana nak tukar kepada bentuk yang atas ni? Macam mana nak tukar kepada bentuk yang ni? Pindahkan siapa? 2x. 2x bawa ke sebelah kanan. So awak dapat 3y sama dengan Negatif 2x. okey, bagus. Tambah 12. Okey, macam mana nak buang 3? Bagi 3. Bahagi 3. Okey? Dan bahagi 3 bukan bahagi depan saja semua sekali. Semua. Okey? Bahagi 3, semua sekali. Serentak. Okey? Bahagi 3 semua sekali. Okey? Bahagi 3. So buanglah 3 ni So you dapat y sama dengan apa dia? Negative 2 over 3x. Okey. Plus 4. Maknanya M ni apa? M. Negative 2 over 3. Akhirnya kita dapat M. Dari mana? Daripada persamaan yang diberikan. Tapi kena tukarlah. Kalau tadi senang. Dia bagi dalam bentuk y sama dengan mx tambah c kan tadi. Contoh 14. Dia bagi dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. So awak boleh kenal pasti M-nya dengan mudah. Kalau dia bagi dalam bentuk yang lain, awak kena tukar kepada bentuk y sama dengan mx tambah c. Untuk dapatkan dia punya M. So kita dah selesai. Kita hanya selesai untuk step 1 sahaja. Kita nak step 2. Okey, step 2 tentukan satu titik yang dilalui oleh garis lurus. So titik yang dilalui oleh garis lurus ialah G lah. Dan kita gantikan step 3. So sekarang kita gantikan. Okey, y sama dengan mx tambah c. Okey, apa dia punya y? 8. 8 sama dengan m. Negative 2 over 3. Bagus. Okey, darab dengan x. 6. Okey, tambah dengan c. Okey, lepas tu selesaikanlah yang ni, bahagian ni. Negative 2 over 3 times 6. Berapa? Negative 4. 4 tak betul. Negative 4. Negative 4. Okay, sebab kita bahagi 6 dengan 3. So 2. So 2 times negative 2, negative 4. Ingat matematik positif dengan negatif berbeza sama sekali. Okay, berbeza sama sekali.
Okay, so 8 sama dengan negative 4 plus C. Next. Negatif 4 ke depan. Negative 4 ke depan, ke kiri. Okay, so you dapat 8. Plus 4 equals to C. So berapa? C equals to 12. Okay, so M sudah ada, C sudah ada. Kita boleh lengkapkan kita punya persamaan garis lurus. Okay, Y equal to negative 2 over 3X. Plus 12. Selesai. Okay, selesai. Okay, sekarang it's time for you to try. Okay, cuba jawab soalan A. Cari M, cari C, dan dapatkan dia punya persamaan garis lurus Y equal MX plus C. So A senang, B pun senang. Sebab dia dalam bentuk Y equal MX plus C. Ini C dengan D. Nanti awak kena hati-hati sikit lah. Sebab awak kena tukar kepada bentuk Y equal MX plus C. Okay, cuba jawab A dulu. Y equals to 3x plus 1. Bagus. Y equal to 3x plus 1. Okay, jawapannya Y equal to 3x plus 1. Okay, so kita lihat A ya. Okay. Apa M? 3. 3. Kan? Ni ya. 3. 3. Soalannya dia nak tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan garis lurus yang diberi dan melalui titik P. Maksudnya di sini ialah kita diberikan dua garisan yang selari. Okey. Garisan yang pertama persamaannya Y sama dengan 3X tambah 9. Dan garisan yang kedua dia hanya bagi awak titik saja. Titik yang berada pada garisan itu ialah P, 27. Dia nak awak cari persamaan. Okay, persamaan garis lurus. So, mereka adalah selari. Selari maka keturunannya samalah. Okay, so ini M lah. Okay. So, M ada. Titik yang berada pada garis lurus itu ialah P. So, kita gantikan. Okay, gantikan. So, Y equal MX plus C. Y nak gantikan dengan apa? 7. 7. Very good. Ni ya. Kita gantikan dengan koordinat P. X, Y. Sama dengan M. 3. 3 bracket. 2 tambah C. Bagus. Okay. So 7 sama dengan? Sama dengan 6 tambah C. Okay. Lepas tu? 6 bawa ke kiri. 7 tolak 6. Sama dengan C. Dapat C sama dengan? 1. Okay. So ada M, ada C. So kita lengkap lah. Dah lengkap lah kita punya persamaan garis lurus. Okay, Y sama dengan 3X plus 1. Okay. Okay, B saya rasa kamu boleh buat lah. Okay, so kita cuba jawab C. Okay, saya rasa B tak ada masalah sangat lah. C mungkin ada sedikit lah cabaran. Okay, cuba jawab C. Y equals to negative 3 over 2 plus 9. Yes. Dapatlah jawapan. Bagus, cekap. Okay, makin cepat. Okay, so kita tengok macam mana dah dapat jawapannya. Okay, so kita ada 3x plus 2y equal 4. Macam mana dah dapatkan dia punya M?
2y equals to negative 3x plus 4. Negative 3x plus 4. Ni kita kena pindah, bawa ke sebelah kanan. Okey. Untuk jadikannya bentuk y equal mx plus c. Okey. Dalam bentuk y equal mx plus c, kita boleh tentukan nilai kecurunan. Okey. Macam mana nak buang 2? Bahagi 2. Semua sekali bahagi dengan 2. Okey, bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Okey, 2 boleh potong. So, y sama dengan negatif 3/2 x tambah 4 bahagi 2. 2. Yang 3 bahagi 2 sebab kita tak boleh bahagikan, so kita biarkan sajalah 3/2. So M berapa? M berapa? Negative 3 over 2. Negative 3/2. Ingat ini ialah M. Okey? Boleh? Jelas? Boleh? Jelas tak? Jelas tak ini? Jelas. Nah, kita dah ada M. Okey, sekarang kita akan gunakan titik P. Okey, so y equal mx plus c. Okey, kita akan gantikan nilai untuk kita akan gantikan nilai x, y dengan titik P. Okey, apa nilai y? 6. 6. Very good. Equal M. Negatif 2. Negatif 3/2. Bagus. Jarak dengan x. 2. Tambah C. Okey. So, macam mana dapat jawapan dia? Enam sama dengan Negative 3 plus C. Negative 3 plus C. We guys, long time no see. Okay, next. Negative 3 pindah ke sebelah kiri. So, 6. 6 tambah 3. 6 tambah 3 sama dengan C. C sama dengan apa? 9. 9. Okey. So, akhirnya kita dapat kita punya persamaan Y sama dengan Negatif 3/2 x plus 9. Bagus. Selesai untuk C. Okey, last. Sebelum kita berakhir. D. Mana nak tukar? Kepada bentuk Y equal mx plus C. Sebincang. Bincang Okey, so D. Okey, X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. Okey, so yang ni kita kena tukar kepada bentuk
y equal mx plus c. Supaya kita boleh dapatkan m. Ingat ada 4 step untuk menentukan persamaan garis lurus. Okay, untuk dapatkan persamaan garis lurus, kita kena dapatkan m dulu. Okay. So, dia punya soalan bagi pelajar, dia punya soalan ialah macam ni. Kita diberikan 2 garisan yang selari. Okay, kita ada 2 garisan yang selari. Okay, di mana salah satu persamaannya diberikan. One is given. X over 2 plus Y over 3 equal 1. Salah satu diberikan. Sekarang kita nak cari garisan lurus yang satu lagi. Another one. Okay, another one. Dengan melalui titik P. Negatif 12, 9. Itu cerita dia. Itu cerita dia. Dia ada 2 garisan selari. Okay. Dan salah satu persamaannya diberikan. Kita nak cari satu lagi. Another one. Satu lagi persamaan. Persamaan ini. Persamaan ini. Apa dia persamaan dia? Apa dia punya persamaan? Dalam bentuk y equal mx plus c lah. Okay. So, sebab mereka adalah selari. So, kita kena cari dia punya m. M. M untuk yang ni. M untuk yang ni. So, macam mana nak tukar? Pindah siapa? X over 2. X over 2. Okay, so kita dapat y over 3 equal... Equals to negative x over 2 plus 1. Tapi macam mana nak buang 3 per 3 ni bukan... Ya, macam mana nak buang per 3? Bagi 3. Tak boleh. Dia ada kat bawah ni macam mana nak buang? Darab 3. Ya, darab 3. Answer is darab 3. Okay, semua sekali darab 3. Y over 3 darab 3 equal negatif X over 2 darab 3 tambah 1 darab 3. Semua sekali kita darab 3. Okay, sebab kita boleh potong ni 3 dengan 3. So, kita dapat Y sama dengan negatif 3 per 2 X tambah 3. macam ni. Itu cara dia. Okay. So, M ni berapa M? Negative 3 over 2. M nya negatif 3 over 2. Itu cara kita kena ingat ni. Kena ingat ni. Okay. So, M dah ada. Okay, sekarang kita nak gantikan dalam... Okay, kita nak gantikan Kita nak gantikan dengan y equal mx plus c. Ini langkah yang ketiga lah. Gantikan m, x, y dalam y equal mx plus c untuk dapatkan c. Okey, y berapa y? Sembilan. 9, bagus. Equal m? Negative 3 over 2. Negatif 3 over 2 kurungan x. Negative 12. Bagus. Tambah c. Kan? So, berapa ni? Negatif 3 per 2 darab dengan negatif 12. Ni boleh potong ni. Okay, so 9 sama dengan 18 tambah C. Nak tekan kalkulator pun tidak ada masalah. Okay, next step ialah 18 pindah ke kiri. 18 pindah ke sebelah kiri. So, 9 tolak 18 sama dengan C. So, dapat C berapa C C? equals to negative 9. Bagus. Okay, so M dah ada, C dah ada. Y equals to negative 3 over 2 x minus 9. Itu ya. Okay, itu sahaja. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, nanti saya akan share
tajuk yang akan keluarlah dalam kuis matematik. Okay, dan sekali lagi saya nak ingatkanlah, sebenarnya banyak YouTube yang kamu boleh rujuk untuk belajar matematik. Contohnya salah satu cikgu yang mungkin saya boleh recommend, Cikgu Chong lah. Handsome ni. Selamat datang ke Cikgu Chong. Banyak ni video ni dekat online. Banyak subscribe orang ni. 83,000. Boleh pergi melayari lah. Banyak dia share ni daripada bab 1 sampai bab 9. Okay. Maknanya awak boleh guna baiklah. Okay. Kemudahan-kemudahan yang ada ataupun sumber-sumber yang ada. Yang kalau tak suka Cikgu Chong, ada lagi lah cikgu-cikgu lain. Awak just type saja. Contohnya apa ni? Garis lurus. Okay. Cari banyak cikgu ni. Tengok, banyak cikgu share. PDPR online, banyak cikgu share. Boleh tengok Okay, ini saya kongsikanlah sedikit cara untuk belajar ketika COVID. Okay, banyak cikgu yang hebat-hebat. Kalau dulu awak hanya ada cikgu T saja. Kalau tak suka, pun tak ada pilihan lain. Sekarang awak ada pilihan. Boleh pilih cikgu yang awak suka. Untuk subjek lain saya rasa pun ada juga. Video-video. Awak just type je topik yang awak nak, awak boleh belajar online. Okay, so sedikit perkongsian daripada saya lah. Okay, so itu saja. Selamat bercuti. Belum lagi cuti Okay, cuma ini last session daripada saya lah. Besok ada lagi kelas tak sabar-sabar nak cuti. Ingat lepas cuti ada periksa. So tolong bersedia. So thank you sekali lagi kerana dapat hadir pada hari ini. Semoga bermanfaat. Okay. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.